Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Siapakah Tan Sri jutawan yang telah makan duit haram, rasuah, penyelewengan, sukuk lebuh raya di Lembah Kelang? Sampai sekarang ini masih menjadi satu yang cukup misteri. Ini pengumuman terbaru, ini dapatan terbaru, ini adalah maklumat terbaru tentang jutawan tersebut, Tan Sri jutawan tersebut. Okey, tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin perkenalkan satu produk Transofactor daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Sekiranya anda ada penyakit kencing manis, darah tinggi, gout, sakit buasir, buah pinggang dan sebagainya, dan anda ingin kekal sihat, ya. Bagi anda yang belum sakit dan mau kekal sihat, dan yang sudah sakit yang mau sembuh, inilah produk yang terbaik kerana ini produk saintis. Saya ingin jelaskan, ini produk saintis. Ini bukan produk tepi jalan, produk jual di kaki lima, bukan. Ini produk saintis. Bagi anda yang sungguh-sungguh serius sahaja untuk mau sembuh, anda boleh hubungi saya di nombor yang tertera di atas ini. Hubungi saya boleh jelaskan kepada anda, saya boleh rekomenkan kepada anda produk mana yang paling sesuai untuk meningkatkan imun badan anda sehingga 400% supaya imun badan anda boleh menyembuhkan anda dari penyakit, ya. Imun badanlah yang menyembuhkan dari penyakit, bukan produk, bukan ubat. Ubat sangat teruk kesan dia, boleh merosakkan buah pinggang, sistem badan dan sebagainya. Kerana itu tuan-tuan dan puan, bagi anda yang serius sahaja hubungi saya boleh bantu anda. Okey. Tan Sri jutawan masuk hospital, SPRM masih menanti. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia masih belum merakam keterangan individu yang bergelar Tan Sri berhubung penyelewengan dana sukuk sebuah lebuh raya di Lembah Kelang. Menurut sumber, hal itu kerana Tan Sri berkenaan sehingga kini masih berada di sebuah ward hospital swasta. SPRM sebelum ini berkata SPRM belum merakam keterangan Tan Sri itu. Berkemungkinan proses itu akan dilakukan dalam masa terdekat, kata Azam Bakir. Terdahulu, Harian Metro melaporkan SPRM sudah pun menyita aset dan harta bernilai 143 juta milik individu bergelar Tan Sri. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Bolehkah Mahathir tiba-tiba jadi presiden PAS? Ini soalan memang cepu mas. Tapi saya mau tanya tuan-tuan dan puan. Kalau tiba-tiba Datuk Sri, Tan Sri, Tun Sri, apa ni? Tiba-tiba Tun Mahathir, tiba-tiba Tun Mahathir jadi presiden PAS, agak-agak anda boleh terimakah kalau Mahathir jadi presiden PAS? Ini memang gegaran seluruh Malaysia ni kalau betul. Bagi saya, ini satu sejarah. Lebih besar sejarah ini daripada tumbangnya kota Babylon. Kalau tiba-tiba Mahathir jadi presiden PAS. Okey, sebelum kita bincang itu, saya ingin kongsikan satu produk, nama dia Transofactor daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Sekiranya anda ada masalah penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, kanser, sakit buah pinggang, selalu bersihkan darah, selalu lemah-lemah badan, tiada tenaga batin, susah untuk dapat anak, ada buasir, apa sajalah penyakit anda. Pendek kata kesimpulannya ialah semua penyakit menjadi penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Transofactor Advance atau Transofactor daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd ini boleh meningkatkan imun badan kita sehingga 400% kekuatan tubuh badan, imun badan kita untuk melawan penyakit. Apabila imun badan kita kuat, kita mampu untuk lebih sihat secara optimum dan melawan penyakit. Okey, bagi anda yang memerlukan ini sahaja ya,
Bagi Anda yang sangat serius saja, boleh WhatsApp saya, hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Anda boleh terus dapatkan ini. Saya akan layan Anda dan saya akan rekomendasikan Anda produk yang terbaik untuk masalah kesihatan Anda. Okey, kita teruskan. Baik, secara realistik dan praktikal, Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak boleh menjadi Presiden PAS. Berikut sebab-sebab secara jelas dan terperinci. Nombor 1, of course, sebab Mahathir bukan ahli PAS. Sebab Mahathir bukan ahli PAS. Seseorang itu mestilah ahli yang PAS yang sah untuk jadi presiden dan telah aktif dalam parti dan melalui hierarki parti, contohnya EJK Pusat, Dewan Ulama, Pemuda dan lain-lain. Mahathir pula bukan ahli PAS, malah beliau pernah menjadi musuh politik utama PAS sejak era tahun 1980-an, termasuk isu Mamali, Amanat Hadi dan krisis perundangan Islam. Kemudian nomor 2, falsafah politik Mahathir yang berbeza. PAS berteraskan politik Islam, manakala Mahathir mewakili nasionalisme Melayu sekular. Walaupun beliau menyokong isu-isu Melayu Islam secara politik. Mahathir pernah menghina pendekatan ulama PAS dan pernah menyindir hukum hudud PAS sebagai mainan politik. Nomor 3, hubungan sejarah yang tegang. Isu Amanat Hadi 1981 dan kes Memali 1985 memperlihatkan konflik teologi dan politik antara Mahathir dan PAS yang tegang. Walaupun Mahathir menyokong kerjasama dengan PAS melalui GTA dan Perikatan Nasional, beliau bukan inside the PAS. Nombor 4, kepimpinan PAS bersistemkan ulama. Presiden PAS kebiasaannya berlatar belakangkan agama Islam yang kuat, lulusan daripada pondok, lulusan daripada Mesir, lulusan daripada Madinah dan sebagainya. Manakala Mahathir pula bukanlah tokoh agama atau ulama. Beliau lebih dikenali sebagai teknokrat dan nasionalis. Satu-satunya kemungkinan kecil untuk Mahathir jadi Presiden PAS ialah jika PAS ubah perlembagaan parti dan menerima Mahathir sebagai ahli luar biasa dan kemudian melantiknya secara langsung. Tetapi ini sangat mustahil. Ini sangat mustahil. Malah majoriti akar umbi PAS dijangka menentang idea ini dengan keras. Kesimpulannya, Mahathir tidak boleh dan tidak layak, tidak akan jadi Presiden PAS dari segi undang-undang parti, sejarah konflik, falsafah politik dan kehendak akar umbi. Okey? Tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ramai orang bertanya, siapakah pengganti Hadi Awang yang paling sesuai, yang terbaiklah untuk PAS dan Perikatan Nasional. Okey, saya ingin berikan beberapa analisis penting kepada tuan-tuan dan puan-puan siapa yang terbaik ya. Okey, nama yang terbaik, calon terkuat pastinya antara calon yang betul-betul dapat menggerakkan PAS dan seterusnya menjadi pemimpin yang setidak-tidaknya mestilah lebih baik daripada Hadi Awang. Ya, mesti lebih baik daripada Hadi Awang. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi anda yang ada masalah sakit, penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kanser, sakit buah pinggang, perlu cuci darah, buasir, susah mau dapat anak, semua itu adalah penyakit yang memang menyebabkan kita susah untuk hidup. Bagi anda yang teringin untuk sembuh, menguatkan tubuh badan, saya ada satu produk yang saya ingin kongsikan daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini adalah produk, nama dia Transfer Factor. Transfer Factor adalah produk saintis yang dapat meningkatkan imun badan sehingga 400% kekuatan tubuh badan untuk sembuh daripada penyakit melalui imun badan kita yang diperkuatkan sehingga 400%. Imun badan yang kuatlah yang menyembuhkan kita. Bukan ubat, bukan juga apa-apa produk, tapi imun badan yang menyembuhkan kita daripada penyakit. Bagi anda yang ada masalah penyakit 3 serangkai dan sebagainya, anda memerlukan imun badan yang sangat kuat. Salah satu produk dia inilah
transfer factor, Riovidastic. Okey. Yang ini boleh meningkatkan tenaga kita. Okey. Sila hubungi saya, nombor telefon di sini, saya akan layan Anda. Kita teruskan. Calon terkuat pastinya Tuan Ibrahim Tuan Man yang telah menjawat timbalan Presiden PAS sejak tahun 2015 lagi dan kekal tiada cabaran sejak pemilihan pada tahun 2023. Menunjukkan bahawa ada sokongan dan kestabilan dalam kepimpinan beliau di dalam parti PAS. Beliau juga pernah memimpin strategi partis kepelbagaian iaitu DHPP untuk bukan Muslim. Menunjukkan keupayaan untuk mendekati lagi PAS kepada pengundi bukan Melayu. Seterusnya tuan-tuan dan puan, beliau juga terlibat aktif dalam isu-isu besar seperti isu ladang babi di air kuning, menunjukkan kemampuannya dalam berbicara isu rakyat secara praktikal. Saya rasa lucu juga dengan isu babi di air kuning itu. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan, Tuan Ibrahim adalah calon semula jadi yang disokong oleh struktur parti dan berpengalaman pengurusan strategi. Calon lain yang menonjol pastinya Sanusi Mat Noor, bekas timbalan Presiden dan kini Menteri Besar Kedah, mengumumkan pada bulan Jun 2025 bahawa tiada sekatan untuk mana-mana calon mencabar jawatan Presiden atau timbalan, menunjukkan ia terbuka dan demokrasi. Dan beliau pula diterima dalam jentera di peringkat negeri seperti Kedah. Ini memberikan kredibiliti beliau dalam pentadbiran. Nombor 3 pastinya Ahmad Samsuri Mokhtar, naib Presiden PAS sekaligus Menteri Besar Terengganu sejak tahun 2018. Beliau dipercayai boleh menjadi pemimpin generasi baru, sering dinamakan sebagai calon terbaik untuk PAS pada PRU. Menurut Hadi Awang semasa pengumuman calon PRU 15 yang lalu. Pendekatannya yang lebih teknokratik dan muda mungkin dapat membuka pintu sokongan pengundi yang lebih luas. Jadi siapa calon yang terbaik, bro? Jadi, calon yang terbaik jika kriteria penting ialah kekuatan parti, dalaman parti, penerimaan ahli dan kestabilan, maka Tuan Ibrahim Tuan Man lah adalah calon yang terbaik. Tapi jika PAS ingin bergerak ke arah peremajaan dan pendekatan teknokratik, nama seperti Ahmad Samsuri Mokhtar dan Muhammad Sanusi Mat Noor memberikan alternatif yang relevan. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa pilihan anda? Sila tinggalkan komen. Bagi saya, pengganti yang terbaik adalah Ahmad Samsuri Mokhtar. Yang lebih educated. Bagi saya lah. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.